Okey tak? Semua dah ada? Dah 9 orang. Okey, boleh. Kita start je pelan-pelan. Nanti siapa nak masuk, biarkan orang masuk je lah. Okey, baik. Kita start je pelan-pelan dulu, insyaAllah. Baik. Sekejap saya unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seperti biasa kita mulakan pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita. Sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini juga akan menjadikan sebagai wasilah untuk kita mendapat keberkahan kita berada di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Ala hadinnya wa kulli salihati barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futu al-arifin wa faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita daripada minggu lepas. Hari ini kita akan masuk kepada bab ilmu yang ketiga dalam ulumul Quran. Saya try share dulu dekat PowerPoint. Boleh nampak tak PowerPoint ni? PowerPoint nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah kita dah boleh mulakan. Kalau PowerPoint dah nampak, kita akan mulakan masuk pada ilmu yang ketiga pula, insya-Allah. Okey, ini pengajian kita dikenali sebagai pengajian pengenalan ulumul Quran. Maknanya kita cuma nak berkenal-kenal aja ya dalam apa-apa jua ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya tak ajar secara in detail sebab seperti mana yang telah saya nyatakan, kalau nak ajar in detail dia makan masa agak bertahun juga. Sebab dia terlalu banyak ilmu-ilmu ni. Setidak-tidaknya kita dapatlah tahu dalam Al-Quran ni ada beberapa ilmu yang penting untuk kita ketahui. Itu yang penting. Sebab dalam Al-Quran ini bukan saja kita diperintahkan untuk membaca, memang betul ada ayat yang wahyu pertama sekali turun dengan kata perintah Iqra'. Iqra' ni maknanya bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Tapi selain daripada perintah membaca, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur ni maknanya kena renung. Kita kena renung, perhatikan ayat-ayat yang tersurat dan juga yang tersirat di dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil iktibar. Untuk kita bukan sekadar membaca, malahan ianya juga untuk kita memahaminya. Dan seterusnya untuk kita mengamalkan apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa saja larangannya yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini tentang pengajian ulumul Quran. Banyak Allah kiaskan kepada kita dalam kata-kata sindiran, apakah mereka tidak mengetahui, apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak berfikir. Ini semua adalah kata-kata sindiran.
Yang mana Allah sindir kita untuk mengetahui, berfikir, merenung kan, untuk kita jadi orang-orang yang ulul albab. Ulul albab ni orang-orang yang berfikiran dalam. Maknanya bila dia baca, dia akan merenung ayat ni untuk mengenal pasti apakah maksud ataupun mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Baik, pengenalan ulum Al-Quran ini kita dah pun masuk kepada ilmu yang ketiga. Hari ini kita akan belajar ilmu yang 3T. Tadi dekat dalam WhatsApp saya taruh ilmu 3T sebab saya malas nak type. Sebenarnya ilmu 3T ni ilmu tilawah, tajwid dan taranum. Slide ini pun saya dah kasihkan dalam PDF yang kedua. PDF yang pertama kita dah habis dah. Kita dah cover pun bab ilmu sejarah Al-Quran dan juga ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Itu slide yang pertama, saya buat PDF, saya kenali dia sebagai slide 1.5. Sebab saya ada semua total 5 slide. 5 set of presentation. So the first set, saya letak di situ 1.5. Yang ini kita dah masuk ke second set. Second set ni saya letak 2.5. Nanti dia ada 5 set. Yang kelima nanti 5.5. Maknanya ada 5 slide. 5 set lah. Bukan 5 slide. 5 set of slide. Baik, nanti seterusnya dalam slide ini juga ataupun dalam PDF ini juga kita akan belajar ilmu terjemahan Al-Quran, ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu tafsir dan takwil. Lepas tu kita akan kenal pula ilmu tentang asbabun nuzul. Ini semua akan saya terangkan satu persatu. Apa beza terjemahan dengan tafsir dan takwil? Terjemahan lain, tafsir, takwil lain. Nanti ada pula ilmu asbabun nuzul dan sebagainya. Benda-benda semua penting. Penting untuk kita ambil tahu, sekurang-kurangnya bukan untuk kita mengeluarkan hukum dalam amalan seharian kita. Bukan saya expect kita nak jadi ulama', tidaklah. Sekurang-kurangnya kita tahu mesej yang Allah nak sampaikan ni dan bagaimana cara para ulama' mengeluarkan sesuatu hukum. Dia dikenali sebagai mengistimbat hukum. Mengistimbat ni mengeluarkan hukum melalui ayat Quran. Macam mana ulama' mengistimbatkan hukum melalui hadis. Sebab Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama kita dalam agama Islam. Jadi kita serahkan kepada ulama'-ulama'. Para ulama' kita ni mereka memang pakar dan ahli dalam bidang ini. Dan kita ikut aja kaedah-kaedah yang mereka tentukan. Itu lebih mudah pada kita. Tak daripada kita nak terjemahkan ikut apa kita rasa, kita nak tafsirkan apa yang kita rasa. Tapi benda tu sebenarnya kalau betul tak apa, kalau salah kan, dia boleh mendatangkan mudarat ataupun dosa kepada kita nanti. Jadi kita kena serahkan kepada para ulama'. Sebab apa kita kena serahkan kepada ulama'? Sebab dalam hadis sendiri pun Nabi telah bersabda dengan hadis yang berbunyi, Al-ulama' warisatul anbiya. Para ulama' ini adalah pewaris para Nabi. Dan dalam Al-Quran pun Allah sebut juga. Dalam surah An-Nahl contohnya, ayat yang ke-43, ada ayat yang berbunyi, Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Setiap bidang dalam kehidupan kita ni dia ada ahli dia. Bahkan nak pergi doktor pun ada ahli dia. Bukan satu hospital doktor yang ada hospital ni tahu semua benda, tidak. Ada doktor dia pakar gigi, kita panggil dia dentist. Ada doktor dia gigi dia tak pandai tampal, tak pandai cabut. Tapi dia pakar jantung. Ada doktor jantung pun tak pandai pakar mata. Ada pakar kulit dan sebagainya. Begitu juga dalam agama kita. Semua bidang-bidang ilmu ni ada dia punya pakar dia. Kita yang drive kereta ni, siapa yang ada kereta, yang drive kereta ni, kalau rosak pun kita tak pandai nak repair. Kita kena cari pakar dia. Kena cari dia punya mekanik dia. Pakar-pakar inilah ulama' kereta ni. Jadi kalau kita nak berbalik kepada agama, kita carilah ulama'-ulama' agama kita. Baik, kita dah cover nombor 1, nombor 2. Nombor 3 hari ini saya nak masuk bab ilmu tilawah, tajwid dan taranum. Kita ada total yang saya kumpul 18 ilmu. Dan semua 18 ilmu ni mereka terkait di antara satu dengan yang lain. Sebab itu saya letak gambar rantai. Rantai ni nak menunjukkan kalau kita nak mengenal sesuatu ayat Quran ni, dia kena berkait. Daripada sejarahnya, daripada asbabun nuzulnya,
Adakah ayat ni ayat yang mutlak atau muqayyad? Adakah ayat ni ayat yang am dan khas? Dan apa pula dia punya pembacaan dari sudut qiraat? Kan? Apa pula daripada sudut ilmu mujmal, mubayyan? Ni semua berkait sebenarnya. Dari sinilah baru ulama boleh mentafsirkan sesuatu ayat tu. Ataupun mentakwilkan sesuatu ayat tu. Sebab para ulama dia tahu sebab ilmu-ilmu ni. Kita nak juga tafsir tapi kita tak ada ilmu ni macam mana? Kan? Nak kena faham ilmu nahwu dan saraf contoh. Nahwu dan saraf dia punya Arabic grammar. Nak tahu dia bicara ilmu i'rab, macam mana para ulama meng'irabkan sesuatu ayat. Nak kena tahu pula ilmu balaghah. Balaghah ni maknanya bahasa Arab ni. Kan? Bahasa Arab ni pun dia ada dia punya kaedah-kaedah dia. Maknanya setiap ilmu ni ada kaedah-kaedah yang tertentu dan telah dilakarkan oleh para ulama kita yang terdahulu. Kan? Baik, saya akan masuk bab ilmu 3T hari ini. Saya bilang kat WhatsApp tu 3T, sebenarnya 3T itu adalah tilawah, tajwid dan taranum. Baik. Ilmu tilawah dan tajwid ni dia juga terkait. Sebab tu saya letak gambar rantai ni, dia terkait dengan ilmu yang nombor 11 tu, ilmu qiraat. Nanti bila bab masuk ilmu qiraat saya terangkan apa makna qiraat. Saya terperinci sikitlah. Cuma saya tunjukkan dari sudut perbezaan pembacaan saja. Tilawah ni pun pembacaan juga. Baik, kita akan terus masuk bab ilmu tilawah, tajwid dan taranum. Okey, ilmu tilawah. Kan? Apa makna tilawah? Tilawah maknanya pembacaan. Itu dia panggil tilawah. Tilawatul Quran. Kan? Majlis tilawatul Quran, majlis pembacaan Al-Quran. Dulu kita kenali majlis tilawatul Quran ini dengan nama Musabaqatul Quran. Kan? Majlis Musabaqah Al-Quran. Musabaqah ni maksud dia majlis pertandingan membaca Al-Quran. Kan? Majlis pertandingan Al-Quran. Jadi orang komen, apalah baca Quran pun nak bertanding lah, dapat hadiah tu hadiah ni, mana Quran boleh bertanding? Okeylah, pihak penganjur pun tak nak pening-peningkan kepala. Pihak penganjur cuma tukarkan nama saja. Dia punya format sama. Nama saja dia tukar. Dia tak pakai lagi majlis dan musabaqah Al-Quran. Dia pakai nama majlis tilawatul Quran. Majlis pembacaan Al-Quran. Maknanya tilawah ni daripada perkataan pembacaan. Ini dia punya konsep. Tapi samalah juga. Majlis tilawah pun dapat hadiah juga siapa menang kan. Cuma nama saya dah tukar. Sebab banyak sangat orang komen-komen yang negatif. Okey, dia buat juga majlis tu cuma tukar nama je. Dah tak ada musabaqah. Dia pakai nama tilawatul Quran pula sekarang. Dulu kita kecil-kecil selalu kan kita dengar kan. Majlis musabaqah Al-Quran. Dia sebenarnya samalah tilawah ni. Menang pun dapat hadiah juga, sama juga. Baguslah. Pada saya kena fikir daripada sudut positif. Kita kena sudut, kenapa pula bertanding pula baca Quran ni. Baguslah bertanding supaya semua akan memotivasikan diri masing-masing untuk memperbaiki, memperhalusi pembacaan Al-Quran. Kalau tak ada majlis-majlis macam gini, orang ambil ringan. Kan? Jadi kena ada banyak gini, dia nak masuk, dia orang pertingkatkan pembacaan dia. Okey, pembacaan Al-Quran. Rukun baca Al-Quran. Nak baca Al-Quran ni pun ada rukun. Sebab membaca Al-Quran ni satu ibadah. Setiap satu huruf yang kita baca dapat satu pahala. Bukan satu ayat, satu huruf. Nabi kata alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf, satu pahala ataupun kebaikan yang Allah akan memberikan ganjaran berlipat ganda sampai kepada 10 kebajikan. Kalau Allah nak bagi lebih pada itu pun, bahkan Allah mampu untuk memberi. Sebab tu selalu saya bilang, siapa nak baca, baca. Kan? Siapa pattern nak baca, silakan. Sebab saya sebenarnya nak bagi awak peluang untuk meraih kebaikan tu. Nak bagi awak peluang untuk mendapat pahala baca Al-Quran. Satu huruf aja awak baca dah dapat satu pahala. Apalagi kalau satu ayat, berapa banyak huruf ada kadang-kadang kan. Sebab tu kalau mana-mana pengajian, bila ada guru-guru kita ni suruh offer kita siapa nak baca, angkat tangan. Ustaz, saya baca Ustaz. Tak apa, salam depan guru. Guru mesti tegur. Takkan guru tu nak diam pula kalau salah kan. Ni kaedah dia.
dia tak macam hadis. Hadis kalau kita baca ayat-ayat hadis ni, dia tak ada ganjaran pahala. Dia tak sama dengan Quran. Sebab Quran ni, dia ada daripada ganjaran pahala. Dan membaca Al-Quran dikenali sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah, dia ada rukun-rukun dia. Tak kira baca Quran ke, nak solat ke, nak pergi haji ke, pergi umrah ke, nak puasa ke, nak zakat ke, nak apa saja ibadah yang kita lakukan, dia ada dia punya syarat, dia ada dia punya wajib, dia ada dia punya rukun. Hari ini kita belajar bab rukun bacaan Al-Quran. Rukun penting. Sebab kalau tak menetapi dia punya rukun, boleh terbatal ibadah tu. Macam kita tahulah, kita baca solat, rukun solat ada 13. Salah satu daripada dia kita tak buat, terbatal ibadah solat kita. Ini daripada fiqh mazhab Imam Syafi'i 13. Ada mazhab yang bilang 12, ada yang bilang 18, ada bilang 14. Ini masing-masing orang ada di kupasan dia. Yang bilang 12 sebab dia tak masukkan tertib sebagai salah satu rukun. Yang bilang 14, dia bilang rukuk lain, tumaknina lain. Tumaknina lain rukun, rukuk lain rukun. Itu yang jadi berbeza. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, rukuk berserta tumaknina, itu ada satu rukun. Iktidal berserta tumaknina, sujud berserta. Itu kalau kita belajar bab ilmu fiqh. Baik. Ini pula kita belajar bab ilmu baca Quran. Rukun dia ada 3. Pertama, rukun membaca Al-Quran, bacaan mestilah bertetapan dengan kaedah bahasa Arab. Maknanya kita tak boleh baca Quran dalam bahasa Melayu. Kita nak mulakan bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita cakap Melayu tak boleh. Dia mesti nak dalam bahasa Arab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Tak boleh. Mesti nak cakap Alhamdulillah. Mesti cakap Arab. Bacaan bertetapan dengan kaedah bahasa Arab. Nombor 2. Bacaan mempunyai sanad yang sahih. Maknanya kita baca Quran. Contohlah kalau awak belajar baca ngaji dengan saya pun sebenarnya tak tahu ngaji juga. Saya pun ada guru, saya belajar dengan guru saya. Guru saya pun dulu tak pandai baca. Dia pun pandai baca sebab dia ada guru dia. Guru dia ada guru dia. Guru sampailah kepada sanad yang kita baca ni mengikut kaedah kira Imam Hashim, riwayat Hafs. Nanti saya tunjukkan. Imam Hashim ni, dia punya guru siapa? Guru dia punya guru siapa? Dia mesti nak bertetapan sampai ke jalur Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah dapat belajar baca Al-Quran ni melalui malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril dapat daripada siapa? Dan tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia panggil sanad. Dia punya susun galur dia. Yang ketiga, membaca Al-Quran ni mestilah bertetapan dengan menggunakan Al-Quran Rasam Osmani. Bukan tak boleh baca Rasam Imla'i, boleh. Orang nak baca Quran lama yang kita baca tu Rasam Imla'i, boleh. Bukan tak boleh. Cuma dia letakkan rukun ni sebab kalau kita belajar bab Rasam Osmani ni, kita boleh baca semua kiraat. Kalau Rasam Imla'i, kita cuma boleh baca kiraat yang kita baca saja. Kiraat Imam Hashim, riwayat Hafs. Sebab tu dia letakkan rukun untuk kita faham. Kenapa kena faham juga kiraat-kiraat lain. Sebab kita nak kena faham dulu. Antara kaedah ulama'-ulama' ni, contohnya ulama' fiqh. Ulama' fiqh dipanggil sebagai para fuqaha. Siapa fuqaha? Imam 4 mazhab tu lah. Mazhab banyak lah. Kalau nak cerita mazhab banyak. Tapi antara yang masyhur, yang kekal hingga hari ini, yang 4 mazhab tu. Kita ikut kaedah Imam mazhab ni pun, dia gunakan kaedah kiraat masing-masing. Jadi kalau kita ada ikut Imla'i, kita tak faham kenapa mazhab Imam Syafi'i keluarkan hukum gini, Hanafi keluarkan gini. Sebab mereka ada diorang punya resam sendiri. Resam Osmani, mereka ada kiraat mereka sendiri. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Saya cuma nak tanya je. Jamalia, Roslia yang belajar ngaji ni semua, dah boleh baca dah semua. Selama ni awak baca ngaji Quran, awak baca kiraat Imam Hashim, riwayat Hafs. Betul tak?
Betul Ustaz. Betul. Tapi awak Betul. mazhab, awak ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Betul. Betul. Tapi awak sedar tak Imam Syafi'i tak ikut kaedah qiraat Imam Hashim? Tak sedar. Sedar. Tak tahu. Imam Syafi'i dia baca ikut kaedah Imam Ibn Kathir Al-Maki. Sebab dia orang Mekah. Imam Hashim dia orang Kufi, orang Kufah. Imam Hashim Al-Kufi, orang Kufah. Nah, kita ikut bacaan orang Kufah, tapi mazhab kita daripada sudut hukum kita ikut mazhab kaedah daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini semua dia akan saya tunjukkan bila bab masuk ilmu qiraat dia tunjukkan. Macam mana cara ulama turunkan hukum mengikut kepada bacaan dia orang. Dia orang lebih faham ayat Quran ni. Ini kelebihan ulama-ulama kita ni. Sebab tu kita cakap, kalau orang cakap kita taksub dengan Imam Syafi'i, bukan. Kalau kita taksub dengan Imam Syafi'i, kita akan baca Quran pun ikut Imam Syafi'i baca. Imam Syafi'i baca Imam Ibn Kathir, kita tak ikut. Kita ikut Imam Hashim. Maknanya kita bukan pentaksub sesuatu mazhab, tidak. Kita cuma ikut kaedah mereka, itu je. Okey. Yang tadi kita bilang bertetapan dengan bahasa Arab. Baca Quran ni kan, pertama sekali dia tadi adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang 5 ayat pertama. 5 ayat pertama ni merupakan wahyu yang pertama turun. Surah yang sama, surah Al-A'la ni, ayat ke-6 dia turun pada waktu yang lain, bukan pada malam di Gua Hira tu, bukan. Pada malam Rasulullah mendapat wahyu pertama di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira, hanya ini je, 5 ayat ini saja. Okey, siapa nak baca ayat ni? Ada 5 ayat. Nak baca, silakan. Ini semua ayat yang simple-simple je saya ambil ni. Juz Ammah lah kira dalam Muqaddam je. Boleh? Siapa nak baca? Boleh? Siapa-siapa ada nak baca silakan. Siapa nak baca? Abang Man, baca Abang Man. Boleh? Boleh Abang Man? 5 ayat pertama ni. Boleh tak? Saya baca Abang Man. Okey, saya panggil Roslia baca. Roslia baca lah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wa rabbukal akram. Iqra' dulu. Iqra' baru warabbukal. Saya tak dengar dia Iqra' terus masuk warabbukal. Oh, saya tak nampak terkepung ni Ustaz. Sekejap Nombor 3 ayat dia ada Iqra' juga, tapi saya dengar baca warabbukal. Itulah terkepung ni. Okey. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu je 5 ayat pertama. Cuma ayat nombor 3 tu kan, Iqra' wa rabbukal akram, dia kena akram. Tebalkan sikit. Huruf ra baris atas dia ada bacaan tahfim. Kena tebalkan. Okey. Kalau tahqiq dia baca tipis kan. Jadi tak nak baca akram, baca akram. Itu je lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ayat ni kan, dia merupakan wahyu yang pertama turun. Ayat ni bukan Allah suruh kita baca saja tau. Ni perintah Allah. Bacalah. Sebab ada hamzah wasal kat depan. Kalau dia bilang baca tu daripada perkataan qaf, ra, hamzah. Qara'a tu baca. Tapi ini perintah Allah. Bacalah. Mana datang dia punya bacalah ni? Daripada hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia kata kan, hamzah perintah. Ada fi'il.
Fil amr dia punya. Amr ni perintah. Jadi Allah bilang bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Pada awalnya Rasulullah pun tak pandai baca sampai malaikat Jibril ulang lagi Iqra. 3 kali Rasulullah bilang aku tak pandai membaca. Setelah 3 kali baru malaikat kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Baca saja. Faham tak faham nanti dulu. Sebab tu kita kadang-kadang takut nak baca. Takut salah. Kalau nak takut salah, bila nak betul? Betul tak? Mesti nak belajar, baca. Learn from the mistake. Jangan takut. Salah selagi kita ada guru kat depan. Sebab tu pentingnya baca Quran ni kena bertalaki dengan guru. Nanti dia akan tegur kesalahan kita. Selagi kita tak baca, macam mana kita nak faham? Kalau tak faham, macam mana kita nak amalkan perintah Allah SWT? Kita kena amalkan apa Allah perintah. Macam mana nak amal tak faham? Macam mana nak faham? Baca pun tak pernah. Dia macam gitu je. Kadang-kadang kita share ayat-ayat orang baca ni kan. Tapi kita pandai tak baca tu. Kita share aja. Kan? Kita cut paste, forward orang kat WhatsApp ke, kat Facebook ke, kat mana-mana lah. Ayat Quran semua bagus. Tapi kita ni boleh tak baca. Kita nak kena tanya benda ni. Sebab ni perintah Allah. Allah suruh kita baca. Kita kata kita cinta Nabi. Kita nak ikut sunnah Nabi. Kita sedar tak? Sunnah Nabi, inilah sunnah yang pertama sekali baca Al-Quran. Sebab sejak bermulanya Rasulullah dapat wahyu ini, barulah bermulanya Rasulullah diiktiraf sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Rasul. Pada umur beliau ketika itu, umur dia 40 tahun. Dia mula jadi Rasul. Jadi kita kena faham. Dia bilang bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Baca aja, faham tak apa. It's okay, nanti dulu. Itu second level. Primary 2 boleh. Primary 1 baca. Primary 2 baru kita belajar faham sikit-sikit bahasa Arab. Faham apa yang Allah hendak. Kan? Sikit-sikit lah. Lepas tu primary 3 nanti baru kita upgrade lagi. Dia banyaklah ilmu-ilmu Al-Quran kan. Jadi nombor 1 ayat. Nombor 2 punya ayat. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lepas tu nombor 3 ayat dia suruh baca lagi. Bacalah. Dan Tuhan mula yang maha pemurah. Yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maknanya apa? Jangan takut baca Quran. Allah akan ajar kita. Don't worry. Be happy. Yang penting kita nak kena istiqamah. Bersungguh-sungguh. Nawai itu penting. Mana-mana majlis ilmu kita pergi, niat kita tu penting. Kalau kita niat, ada members lah, aku pun nak join. Kerana members memanglah tak boleh dapat. Kan kepahaman, mesti nak kerana Allah. Itu penting. Macam awak datang dekat dalam grup ni kan. Ni banyaklah members Sound Healer, aku nak join. Bukan pasal members dia. Kita datang, pasal Ustaz Idris ni budak Sound Healer, kita belajar mana bagus. Dia bilang, bukan pasal saya tak ada kena-mengena pun. Saya tak terlibat benda ni. Awak datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kena pasang niat tu yang penting. Bukan kerana ada member dalam grup ni, bukan kerana saya budak Sound Healer, tak ada kena-mengena. Kan? Jadi niat penting. Lepas tu disertakan dengan usaha untuk baca Quran. Dan ketiganya baru kita berdoa. Mohon pada Allah beri kita kemudahan baca. Kadang-kadang kalau siapa yang tak pandai baca ni, tengok orang baca, diam. Jangan diam. Doa dalam hati. Allah maha mendengar. Doa, ya Allah, berikan aku kepahaman seperti dia orang baca ni. InsyaAllah Allah akan beri awak kepahaman. Tapi nak ada usaha lah. Nak ada usaha belajar. Doa saja tak ada usaha pun tak jadi juga. Dia nak ada usaha, doa, baru kita tawakal. Serahkan pada Allah. InsyaAllah Allah dah janji. Dalam ayat ni Allah kata apa? Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia akan ajar kita apa yang kita tak tahu. Okey. Ini ayat yang tadi. Ayat seterusnya pula pun ada dalil lagi yang Allah akan ajar kita. Surah Al-Qiyamah. Okey, yang ni siapa nak baca pula? Jamalia, ayat 16, 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jalabi. La pendek. Nampak Ustazah. Jalabi. Jalabi. Okey. Okey. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jalabi. Tak nak. Jalabi. Jalabi. La dia pendek. La dia pendek. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Okey. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Okey. Cuma tadi awak pergi ta'awuz tu, auzubillah minasyaitan. Cepat sangat. Nama Allah mesti nak baca at least 2 rakaat. Lam jalalah punya hukum. Bismillah, la at least 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab auzubillah, la tu nama Allah sebenarnya. Setiap nama Allah dalam Quran, kita kena sebut at least 2 rakaat. Kalau piasan-piasan rumah kita dulu, ataupun Quran yang lain juga, nama Allah dia ada alif kecil kat atas. Maknanya kena baca 2 rakaat. Tapi kita baca sama-sama ni, dia dah tak letak lagi alif kecil. Tapi kita tahu kena baca 2 rakaat sebab dia ada hukum dia tu. Hukum lam jalalah nama dia. Okey, tak apa. Dia punya makna dia. Surah Al-Qiyamah. Tadi Allah dah bilang Allah akan ajar kita. Yang ni pula, ayat yang Jamalia baca tadi ni, ayat yang nombor 16. Kan? Dia bilang, janganlah kamu gerakkan lidahmu. Dia bilang apa? Jangan gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Maknanya apa? Allah pesan kita, jangan kalang kabut baca Quran. Relax, pelan-pelan. Biar lambat, asal selamat. Jangan cepat nak khatam. Kita bukan target belajar baca Quran ni nak khatam, bukan. Kita faham, kita nak bukan sekadar membaca, tapi kita nak ambil roh Al-Quran. Nanti saya masukkan sikit-sikit bab roh Al-Quran ni. Dalam bab ilmu tasawuf, mereka memandang Al-Quran ni mempunyai roh yang perlu disertakan dengan roh kita. Sebab tu orang yang mempunyai roh yang ada sentuhan dengan roh Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia akan menangis. Sebab pertama mereka faham, kedua ada dia punya roh punya touching. Ini bab dalam ilmu tasawuf punya bidang. Ini semua akan saya sentuh sikit-sikit tadi. Maknanya jangan kalang kabut baca Quran. Dan jangan sibuk cepat nak khatam. Saya ada juga bila saya mengajar ngaji, nanti ada juga yang tanya, Ustaz, belajar Ustaz ni bila saya boleh khatam? Ini yang saya susah nak jawab. Saya ajar je awak kaedah baca Quran. Selebihnya awak bacalah sendiri kat rumah. Hari-hari awak baca. Nak cepat khatam, hari-hari banyak akan baca. Cepatlah awak sendiri khatam. Jangan kalang kabut. Ayat ke-17 ni pula, dia bilang apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maknanya sesungguhnya di atas tanggungan kami. Kami ni siapa? Yang dimaksudkan Allah dan para malaikat. Allah yang akan menanggung ataupun mengumpulkan kat dada kita untuk buat kita pandai baca. Bukan saya sebagai guru Al-Quran buat awak pandai baca, bukan. Awak boleh belajar dengan mana satu ustaz pun awak boleh pilih, mana satu kiai ke, mana satu punya ulama pun awak boleh pilih. So, diorang kasih awak pandai baca, awak tak boleh pandai baca. Yang kasih awak pandai baca adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cuma guru-guru Al-Quran ni, dia mengajar kita kaedah dia. Ini panjang, ini pendek, ini dengung, ini tak dengung. Dia ajar kaedah. Kalau awak tak faham juga. Sebab tu kena doa. Mohonkan Allah supaya berikan kita kefahaman. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, semua atas urusan Allah yang mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ini pentingnya baca Quran. Dan ayat seterusnya, surah Al-Qiyamah lagi, sambungan pada ayat yang 16-17, ni ayat 18-19. Sama surah. Dia 4 ayat berturut-turut. Ini siapa pula nak baca ni? Boleh? Kak Junaida, try. Sambung Jamalia baca tadi. Cuba. Boleh tak? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Satu je. Dua-dua tak? Dua-dua. Summa inna alaina bayanah.
Okey, makna dia pula yang agaknya dah tu baca ayat nombor 18 ni kan, makna ayat dia dalam bahasa Melayu ni, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Maknanya apa? Baca Quran ni kalau tengok dari segi makna, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Maknanya belajar Quran nak kena berguru. Nak maknanya guru yang baca, lepas tu pelajar ni ikut bacaan guru dia. Maknanya dia ada bertalaki sistem. Nah, sebab Rasulullah pun tak pandai baca, dia kena ikut apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini kaedah dia, ini sunnah dia. Kan? Awak tak boleh dengar YouTube. Awak tak boleh tengok orang ngaji kat Facebook, kat WhatsApp je awak ingat apa boleh baca. Tak boleh. Awak mesti nak kena baca dan guru nak kena dengar. Nak ada orang yang dengar. Orang yang ada apa asas pengajian Quran lah maknanya. Dia kena dengar. Kalau betul, okey, alhamdulillah. Kalau salah, dia akan tegur kan. Ini kaedah dia. Maknanya kena berguru lah. Dia bukan macam kita belajar fardu ain yang lain. Kita belajar bab ilmu fardu ain. Contohnya bab ilmu-ilmu fiqh, bab solat, bab zakat. Kita baca buku, kita dengar ustaz ni cakap, kita boleh faham. Ya, ustaz ni terangkan, dia huraikan, kita boleh faham. Quran lain sikit dia punya sistem. Quran, kalau awak nak belajar ilmu tajwid dengan saya boleh huraikan ilmu tajwid ni, saya terangkan cara baca dia gini-gini, tapi awak pun nak kena baca juga. Bukan dengar je, faham tak? Faham tak? Okey dah. Itu bukan, awak nak kena baca juga. Sebab setiap guru ni dia kena dengar pembacaan setiap murid dia. Kan? Daripada sudut makhrajnya, daripada sifat hurufnya, daripada segi hukum hakam tajwidnya, dengung tak dengung, ikhfa' tak ikhfa'nya bacaan tu. Kan? Dia adalah hukum-hukum yang tertentu ni dalam bab pengajian Al-Quran. Sebab tu Allah bilang tadi apa? Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kena ikut siapa? Ikut guru lah. Kan? Takkan nak ikut malaikat Jibril pula. Bila malaikat Jibril datang jumpa kita? Bila kita nak belajar malaikat Jibril? Ini malaikat Jibril antara dia dengan Allah dengan Rasulullah SAW. Dengan itu malaikat Jibril tak turun lagi. Okey, ayat seterusnya pula bermaksud summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maknanya Allah yang bagi kita kepahaman tadi dan Allah juga akan menjelaskan apakah isi kandungan ayat-ayat Quran ini. Dan sebab tu kena usaha belajar baca. Lepas tu kena faham. Nak faham siapa yang fahamkan kita, Allah SWT yang akan berikan kita kepahaman. Dan kalau dah faham, kita amalkan. Sebab Al-Quran ini dia merupakan sumber utama dalam agama Islam sebagai kita punya buku panduan. Kita punya book of guidance untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan juga ke akhirat. Setiap benda ni dia ada dia punya buku rujukan dia, setiap ilmu. Awak nak belajar memandu pun, awak kena belajar highway code. Highway code pun ada buku dia. Dia bagi kita panduan. Kan? Traffic light kalau merah kena berhenti, kalau hijau kena jalan, double yellow line tak boleh parking. Ini semua dia ajar kita. Kalau kita tak belajar, tak ada buku panduan highway code, kita bawa kereta, kita tak tahu double yellow line ni boleh parking ke tak boleh parking. Lampu merah boleh jalan ke tak boleh jalan. Jadi dia ada buku panduan melalui highway code. Begitu juga Al-Quran ini juga adalah buku panduan kehidupan kita kat dunia sampai ke akhirat. Dia beri kita panduan kehidupan. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini. Okey. Seterusnya, baca Al-Quran ini, satu huruf mendapat satu kebaikan dan digandakan menjadi 10 kebaikan. Digandakan menjadi 10. Kalau Allah nak gandakan lebih daripada 10 pun tak mustahil. Semuanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa, dia Maha kaya. Dia nak kasih kita 20,000 kebaikan pun urusan dia. Okey, ini pula bukan ayat Quran, ini hadis. Hadis ni sengaja saya letakkan dia punya syakal. Biasanya hadis tak ada syakal. Ini sengaja saya letakkan syakal sebab saya nak suruh baca. Siapa nak belajar baca hadis? Hadis dia tak payah ada tajwid Maknanya tak payah ada dengung, tak dengung, panjang pendek tak payah. Boleh tak? Nak try baca hadis? Aku nak try.
Man qara'a harfan min kitabi. Nak try? Saya cuba. Boleh, try pelan-pelan je. Cuba tak pernah ni kes ya. Nanti ada hadis yang tak ada syakal pun. Ini ada syakal ni. Terus baca Ustaz. Boleh. Okay. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alam harfun walakin ala alifun. Alif harfun. Alifun lah. Alifun harfun pun boleh. Alif harfun pun boleh. Hadis dia tak payah nak ada izhar, ikhfa pun tak. Ya. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mim harfun. Wa mim. Kalau ni wa mim boleh baca wa mim. Mun harfun, wa mim mun boleh, wa mim pun boleh. Okey. Dia wa mim tu maknanya huruf mim. Okey. Walam huruf lam. Yang tadi kan huruf tu harfun walakin alif. Maknanya alif tu satu huruf. Alif satu huruf? Oh. Lam satu huruf, mim satu huruf. So walam harfun wa mim harf. Alif. Yes. Nampak? Boleh baca macam itu okey. Cuma ada nak matikan dia nak baca harfun ke harf. Kan? Dua-dua boleh. Dia nak samakan lah. Kalau dah mula baca. Satu nak fun semua fun. Satu okey. nak harf semua harf. Okey. Kan? Boleh juga. Macam tadi walakin alif. Harfun walam. Kan pun boleh. Kan harfun wa mim. Harfun pun boleh. Kan? Okey. Maknanya siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan ni ataupun satu pahala. Dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan tersebut digandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, itu perumpamaannya. Dan aku tidak mengatakan, ini Nabi ni kata, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Awak baca alif lam mim saja dah dapat 3 kebaikan. Maknanya 3 pahala. Dan Allah kalau nak gandakan menjadi 10, dah jadi 30 pahala. Sekejap aja. Banyak peluang kita buat pahala. Banyak peluang kita buat kebaikan. Kita je tak nak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maknanya Allah bagi kita banyak peluang untuk mencapai ganjaran pahala dan kebaikan di dunia ni. Kita je yang tak mau ambil berat sangat. Kadang-kadang mungkin tak tahulah. Jadi rugilah kalau kita tak tahu. Pasal kita peringkat budak-budak sekolah masih okey lagi. Tapi dah peringkat dewasa ni dah ujung-ujung senja dah 50 sen ni kan. Tak boleh lah cakap tak tahu kan. Kena ambil tahulah sebab ini agama kita. Kita kena ambil tahu sikit-sikit. Okey, tadi kita masih lagi masuk dalam bab pembacaan Al-Quran. Kan? Dia punya rukun, nak baca Al-Quran ni, ada pembacaan dia punya kadar baca. Saya ambil bab kadar, cara baca Quran. Cara baca Quran ni, dia ada 4 jenis kadar bacaan. Kadar ni tahap dia bacaan dia. Dia punya speed of recitation. Ada orang baca pantas, ada orang baca slow lah. Okey, kadar yang pertama namanya hadar. Hadar ni bacaan cepat. Contoh yang baca hadar selalunya orang-orang yang hafal Quran. Dia tak boleh baca tartil atau tahqiq terlalu slow. Dia speed terlalu slow. Kalau dia terlalu slow, hafalan dia akan ada gangguan. Dia kena baca cepat supaya dia punya mind mapping ni boleh nampak huruf-huruf tu. Dia boleh dapat gambaran. Contoh, kalau saya nak baca secara hafalan, orang-orang hafiz ni, orang-orang yang hafal Quran, dia tak akan baca macam musabakah dia baca. Musabakah terlalu slow. Dia akan baca bacaan hadar nama dia. Dia akan baca cepat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini contoh dia kena cepat. Dia tak boleh macam musabakah. Tabarakalladzi dengan lagu-lagu lah. Tak boleh. Sebab dia ada gangguan nanti dia mind mapping. Itu bacaan cepat tu dipanggil bacaan hadar. Boleh baca sebaiknya kena gunakan kaedah dia. Waktu hafalan, gunakan hadar.
Ataupun kalau jadi imam, solat tarawih khususnya, boleh baca hadar. Kenapa baca hadar? Sebab solat tarawih panjang. Dia 20 rakaat. Nak solat witir lagi 3 rakaat, dah 23 rakaat. Jadi biar baca cepat supaya cepat habis. Kalaulah solat tarawih nak baca tahqiq yang macam musabaqah slow, saya ingat jemaah semua lari. Tinggal imam tu seorang je. Sebab tu imam pun kena play di payroll. Dia tengok solat ni panjang 23 rakaat. Okey, kita baca hadar. Ada selalu orang komen dia komplain, lama Masjid Ba'ali cepat sangat dia pergi habis. Sebab dia baca hadar. Habis Hasan dekat Masjid Ba'ali jadi imam, dia baca hadar. Sebab tu cepat dia habis. Dan dia baca tasbih subhanarabbiyal a'la wa bihamdi sekali je. Benda tu sunat 3 kali. Dia ambil yang rukun je, yang wajib je sekali je. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Allah samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Dia tak payah baca 3 kali. 3 kali itu sunat. Jadi dia ambil yang wajib-wajib je. Tu cara kaedah. Masing-masing punya cara lah. Kalau nak baca 3 kali pun boleh. Bukan tak boleh sebab sunat kan. Nak buat je dapat pahala lah. Tapi kadang-kadang kalau suruh sangat pun orang komplain. Orang buat cepat sangat pun orang komplain. Tapi jangan terlalu cepat sampai tak ada tumak nina. Tak boleh. Itu memang salah lah kan. Okay. Bacaan kedua dia panggil tadwir. Tadwir ni slow sikit. Dia sesuai untuk jadi imam. Imam solat 5 waktu. Okay, just nice baca tadwir. Kalau bacaan tartil, dia lagi slow pada tadwir. Kalau tahqiq, lagi slow pada tartil. Ini dia speed of recitation. Okey, hadar iaitu cepat dalam bacaan serta menjaga hukum-hukumnya. Maksudnya, walaupun dia baca cepat, panjang pendek dia ada. Dia pergi dengung, tak dengung, semua ada. Dia punya hukum-hukum ikhfa, idgham, apa semua ada. Dia kena jaga. Jangan terlalu cepat sampai langgar semua, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim tadi baca kan. Nak baca bismillah patutnya 2 rakaat. Orang baca 1 rakaat pun boleh, tapi dia punya yang 1 kalau jadikan setengah rakaat. Macam gitu. Itu bacaan cepat dia panggil hadar. Okey, yang kedua bacaan tadwir iaitu kadar bacaan pertengahan antara tartil dengan hadar. Maknanya tadwir ni pertengahan. Dia tak cepat, dia tak lambat. Sebab kalau bacaan lambat dia panggil tartil. Bacaan pelan-pelan. Tartil ni maknanya pelan-pelan. Iaitu bacaan yang sederhana. Dia tenang dan mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dan memberikan haknya yang bersangkutan dengannya. Memberikan haknya maknanya kita berikan hak-hak huruf ni. Huruf-huruf ni, huruf-huruf hijaiyah ni dia ada tempat-tempat nak keluar dia. Itu hak dia kita kena bagi. Jangan huruf yang tempat dia dekat halqum kita keluarkan kat bibir. Huruf yang kat bibir kita keluarkan kat hidung. Jadi maknanya dia tak kena pada hak dia. Ini kalau kita belajar bab ngaji tajwid, selalu saya akan sentuh bab makhraj dengan sifat huruf. Dan keempat bacaan tahqiq. Tahqiq ni dia lagi bacaan yang seperti tartil, dia macam tartil dia slow, tapi bacaan ni lebih tenang, maknanya dia lebih slow daripada tartil, dia lagi slow. Ia digunakan dalam pengajian atau pembelajaran ataupun dalam musabaqah tu boleh. Musabaqah pasal dia nak applykan dia taranum kan, ada lagu ni, ada lagu tu. Taranum maknanya lagu lah. Baik, nanti saya tas juga dalam slide ni. Apa makna taranum. Okey, dari sudut tilawah, dari sudut qiraat pula. Tadi sudut pembacaan kan, Allah perintah kita suruh baca Iqra, Allah kata baca jangan kelang kabut kan. Cari guru, baca dengan cara ada guru dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita nak baca jangan kalang kabut, kita nak baca dengan berguru ni, kita baca qiraat apa? Dari sudut qiraat. Okey. Majoriti masyarakat kita ni, rata-rata lah saya boleh kata 99% lah. Saya pun jarang dengar orang yang baca lain qiraat dekat Singapura ataupun kawasan Nusantara ni. Jangan cakap Nusantara lah. Dalam dunia ni pun majoriti kita baca semua qiraat Imam Hashim riwayat Hafs. Sebab qiraat Imam Hashim riwayat Hafs ni yang paling senang bacaan dia. Kalau dekat North Africa macam Morocco, macam dulu kan Islam banyak kat Spanyol kan, Andalusia, Listing, Nigeria, apa lagi, North Africa.
Tunisia, Algeria, Libya, diorang semua baca qiraat Imam Nafi' Al-Madani. Dan diorang ikut riwayat Warsh. Kita pula ikut qiraat Imam Hashim Al-Kufi, riwayat Hafs. Ini kaedah kita pergi qiraat. Nanti bab masuk ilmu qiraat yang tadi saya tunjuk tu, 18 ilmu ke-11 ni ada sentuh bab qiraat saya tunjukkan. Lain-lain qiraat bercara baca. Dan dari sudut tafsir dia pula membawa makna yang berubah ke tak berubah. Pengertian bahasa dia. Qiraat ni maknanya logat lah. Kalau saya nak cakap cara ringkas, logat. Orang Malaysia, walaupun dia satu Malaysia, tapi logat orang Kelantan tak sama dengan logat orang Kedah. Logat orang Kedah pun tak sama dengan logat orang Terengganu. Terengganu pun tak sama dengan orang Johor dia berbual. Tapi semua dalam satu Malaysia. Dalam sudut qiraat pun gitu sebenarnya. Dalam sudut qiraat pun sama. Tak semua orang Arab cakap dan baca Quran macam orang Arab dekat negeri Arab Saudi. Tak. Orang Mesir pun berbual Arab dan diorang pun bangsa Arab juga. Tapi tak sama dengan Arab Saudi. Orang Syria pun berbual Arab, dia pun bangsa Arab. Dia pun tak sama macam Arab Saudi. Orang Morocco pun bangsa Arab, dia pun tak sama dengan Arab Saudi. Orang Yaman pun bangsa Arab, dia pun tak sama. Ini dia panggil logat. Macam orang Kedah, Kelantan, Terengganu ada different logat. Kita orang Melayu, orang Kelantan pun orang Melayu. Tapi kita cakap sekejap lagi kita cakap dah makan ke belum, orang Kelantan cakap dah maki. Kita cakap makan, maki ke belum. Itu baca ni malah. Kita kata sekejap lagi aku sampai. Tapi orang Pulau Pinang cakap saat lagi sampai. Takkan orang nak salahkan orang Pulau Pinang pula. Memang kiraan dia macam tu. Kita azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau orang Indian Muslim, dia tak sebut Allah. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak boleh salahkan dia. Memang kiraan dia macam tu. Logat dia, logat Indian Muslim memang macam tu. Memang gini Allah ciptakan manusia. Berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai bahasa. Cuba rujuk surah Al-Hujurat ayat ke-13. Memang Allah cipta macam tu. Tapi Allah kata ni semua tak penting. Yang penting siapa yang paling bertakwa itulah yang paling hampir dengan aku. Maknanya kalau awak ni orang Melayu kulit putih sekalipun, orang negro kulit hitam kalau dia bertakwa, dia lebih mulia, jauh lebih mulia daripada kita. Bukan pasal warna kulit. Ini logat memang Allah ciptakan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Cuba rujuk. Kita terjemahan. Ini memang fitrah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia. Memang macam tu. Ini hikmah dia. Yang penting Allah kata bukan pasal logat. Yang penting pasal siapa yang paling bertakwa. Ini daripada sudut qiraat. So qiraat kita ni, kita ikut qiraat Imam Hashim, riwayat Hafs. Tariq Asy-Syatibi. Qiraat ni pada zaman Rasulullah SAW dia ada 7 qiraat yang mutawatir, dan qiraat 7 ni dikenali sebagai qiraat as-sab'ah. Sab'ah dia perkataan 7. Dan zaman kemudiannya ditambah lagi, ini yang ada sab'ah ni dikumpulkan oleh imam nama dia Asy-Syatibi, dia yang kumpulkan ni. Lepas tu Imam Al-Jazari ni, dia hidup 200 tahun selepas zaman Asy-Syatibi. Dia tambah lagi 3 qiraat. 3 qiraat ni logat orang Arab juga. Dia mesti nak logat orang Arab, bukan logat orang Melayu. Dia tak jadi mustahil. Bukan saja orang Arab ada berbeza logat, bukan saja orang Melayu berbeza logat, bahkan orang putih pun ada berbeza logat. Awak dengarlah orang putih slang. Kalau biasa berbual orang putih ni, berbual English, awak dengar je orang Mak Saleh ni berbual, awak tahu dia ni American. Kalau dia ni British. Awak boleh dengar dia punya slang. Kalau awak boleh berbual, awak boleh tahu, dia ni bukan American orang, dia British ni orang. Dia ni bukan British, dia American orang. Mana awak tahu? Sebab dia punya logat dia. Memang Allah ciptakan macam itu untuk kita kenal. Orang Indonesia, orang Singapura, dia buat Melayu juga. Tapi awak dengar dia berbual, ni bukan orang Singapura ni. Dia ni orang Indonesia ni, Indon dia berbual. Kita berbual orang putih, kita cakap black. Orang Filipin cakap black. Tapi makna sama tak? Sama, dua-dua warna hitam. Black hitam, black pun hitam. Memang logat orang Filipin macam tu, black.
Awak suruh cakap black, memang dia tak boleh cakap black. Ini yang Allah ciptakan bahasa berbagai. I'm going back. Dia cakap I'm going back. Ini contoh. Baik. Kiraat yang kita ikut, kiraat nombor 5 tu. Kiraat Imam Hashim Al-Kufi. Maknanya dia orang Kufah. Dia banyak murid. Antara yang masyhur, muridnya bernama Khaf dan Syu'bah. Dan kita ikut kaedah bacaan yang diriwayatkan oleh murid dia yang bernama Khaf. Khaf ni selain pada anak murid dia, Khaf juga anak tiri dia. Ini daripada sudut sejarah lah. Yang kita baca. Yang kira Imam Hashim Al-Kufi ni, Imam mazhab Hambali yang baca kaedah itu. Cara dia baca Quran. Kalau Imam Malik, dia ikut kira yang pertama, Imam Nafi' Al-Madani. Sebab Imam Malik dia ulama dekat Madinah. Benar tak? Itu yang orang-orang dekat Morocco mengikut cara bacanya Imam Malik. Nombor 2, kiraat dia nama Imam Ibn Kathir Al-Makki. Ini dia, Imam Syafi'i ikut dia baca. Sebab Imam Syafi'i ada murid, ada guru dia yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan Uyainah ni belajar dengan seorang guru tu belajar dengan dia punya Imam Ibn Kathir. Dia orang Mekah. Dia orang Mekah. Imam Syafi'i pun orang Mekah. Kita tahu Imam Syafi'i lahir kat Palestin, lepas tu dia berhijrah dan membesar kat Mekah. Dia belajar Quran dekat Mekah. Jadi dia ikut logat orang Mekah. Kalau orang Madani seperti Imam Nafi', dia ada di logat dia. Jadi kat Mekah, bila umur Imam Syafi'i dah masuk 15 tahun, dia berhijrah belajar dekat Madinah dengan Imam Malik. Itu dia belajar ilmu hadis pula. Dengan Imam Malik dalam sebuah kitab nama dia Al-Muwatta'. Muwatta' ni adalah kitab himpunan hadis-hadis daripada Imam Malik. Maknanya Imam Malik pun guru dia, Imam Sufyan bin Uyainah pun guru dia. Sufyan bin Uyainah ni guru Quran, Imam Malik ni guru hadis dia. Maknanya dia banyak guru lah, maknanya kan Imam Malik ni kan. Imam Syafi'i ni. Ini kalau masuk bab mazhab ni saya boleh tunjukkan diorang sampai susul galuh guru-guru diorang ni pula. Siapa guru dia belajar dengan siapa. Tak tahulah, saya tengok kalau macam bab ulumul Quran ni dah habis, mungkin siapa yang nak sambung saya boleh masukkan nanti. Bab mazhab ni pula. Kenapa kita perlu bermazhab? Kenapa kita perlu ikut kaedah ulama ni? Kenapa kaedah ulama tu? Apa pula sejarahnya mazhab ni? Mazhab bukan baru. Sejak zaman Rasulullah pun dah ada dah. Sahabat pun dah ada pendapat yang berbeza antara satu dengan lain. Ini mendatangkan rahmat kepada kita. Ini bab mazhab lah. Ini bab ilmu fiqh. Bab ilmu fiqh, para imam mazhab ni dikenali sebagai para fuqaha. Fuqaha ni maknanya spesialis bidang fiqh. Kalau tengok senarai yang ada kat depan awak ni, dalam slide ni, semua nama-nama 10 imam-imam ni dikenali sebagai ulama-ulama qura'. Qura' maknanya dia specialist in Al-Quran. Tak ada pun nama Imam Bukhari dalam 10-10 ni. Tak ada pun nama Imam Muslim. Sebab mereka adalah spesialis dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, mereka dikenali sebagai para muhadisin. Muhadisin, kalau awak kumpulkan senarai ulama-ulama hadis, baru awak boleh nampak nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Tabrani. Pasal diorang ni semua memang spesialis bidang hadis. Mana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nanti awak tengok senarai bab ulama-ulama fuqaha, baru awak nampak adanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Diorang ulama yang bidang lain. Bidang akidah, dia ada lagi bab akidah. Ulama seperti Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi. Diorang spesialis bidang akidah. Ulama bidang tasawuf, sama ada kita ikut kaedah yang digunakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ataupun kita ikut kaedah ilmu tasawuf yang mempunyai kaedah daripada Imam Al-Ghazali. Ini semua spesialis bidang ilmu tasawuf. Jadi maknanya semua cabang ilmu dalam agama Islam dia ada di spesialis masing-masing. Yang ini tentang Al-Quran, jadi saya ambil spesialis Quran. Yang kita baca Al-Quran ni,
mengikut qiraat Imam Hashim Al-Kufi. Imam Hashim ni kan, dia taruh W127 tu maknanya dia wafat. Wafat dia meninggal pada tahun 127 Hijrah. Dia punya date ni very important sebab daripada date kita tahu dia punya silsilah ni betul tak dia punya guru ni. Nah, kalau tak dia kita tak tahu. Mungkin dia orang ni dah wafat baru kita kata kita belajar dengan dia pula. Kan? Mana dia tak mutawatir lah. Okay, Imam Syafi'i banyak guru. Nah, antara guru-guru dia yang masyhur, saya ambil yang masyhur aja lah sebab nak list kan guru dia banyak sangat ni. Kan? Nama dia Abu Abdul Rahman As-Sulami. Dan juga Sa'ad bin Ilyas Al-Syaibani. Dan juga yang ketiga yang masyhur nama dia Zair bin Hubaysh. Zair bin Hubaysh ni adalah antara guru-guru Imam Syafi'i. Ketiga-tiga guru Imam Syafi'i ini adalah para tabi'in. Kalau saya kata tabi'in, maknanya ketiga-tiga guru dia ni tak jumpa Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, Imam Hashim ni dia bukan tabi'in, dia tabi'in. Okey, Imam Hashim dia tabi'in, dia pun tak jumpa sahabat. Dia belajar dengan tabi'in. Tabi'in tak jumpa Rasulullah, tabi'in jumpa siapa? Dia jumpa para sahabat, dia belajar dengan para sahabat. Belajar ngaji Quran. Ini guru-guru mereka adalah para sahabat. Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka ini semua adalah sahabat. Maknanya dia susu galur ni silsilah dia sampai kepada sahabat. Dan sahabat Nabi, dia belajar baca Quran dengan siapa? Dah tentulah dia orang jumpa Rasulullah. Dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya sahabat, maknanya dia jumpalah. Siapa yang tabi'in dia tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat. Siapa yang tabi'in dia tak jumpa sahabat, dia jumpa tabi'in. Ini cara dia susu galur. Okey, Rasulullah pula dapat daripada siapa? Dan tentulah daripada malaikat Jibril alaihissalam, dan juga malaikat Jibril alaihissalam dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah. Firman Allah ni adalah kata-kata Allah. Ini cara kaedah nak tengok daripada susu galur. Yang teratas. Kita tengok susu galur yang ke bawah pula. Qiraat Imam Hashim riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibi yang kita baca-baca ni. Qiraat Imam Hashim. Maknanya Imam Hashim ni pun dia banyak murid. Dia banyak murid. Saya ambil yang masyhur. Yang masyhur, nama murid dia Hafs dan juga Syu'bah. Satu lagi nama murid dia Imam Hamzah. Ini tiga yang masyhur. Bezanya Imam Hamzah ni, dia tidak meriwayatkan Imam Hashim punya kaedah. Dia tak riwayatkan. Dia belajar dengan Imam Hashim, lepas tu dia ada DP kaedah sendiri. Nanti kaedah dia pula, dia ada qiraat Imam Hamzah. Lepas tu murid dia ramai, dia ajar Al-Kisai. Kisai ni pun, dia tak riwayatkan Imam Hamzah punya qiraat. Dia ada DP kaedah qiraat dia sendiri. Imam Hamzah dan Kisai ni pun orang Kufi, maknanya orang Kufah. Kan Imam Hashim orang Kufah. Kufah, Basrah, ni semua dekat Iraq. Kalau tengok nama Imam Hamzah, Imam Kisai. Diorang ada diorang qiraat sendiri. Imam Hamzah qiraat nombor 6, Kisai qiraat nombor 7. Diorang tak riwayatkan guru dia yang nama Imam Hashim, tapi dia ada DP qiraat sendiri. Okay, saya cuma nak fokus pada Imam Hashim dulu. Okey, Imam Hashim ni yang riwayatkan dia punya pembacaan, kaedah pembacaan dia adalah Imam Hafs dan juga Syu'bah. Yang kita ikut Syu'bah punya cara baca ke Hafs punya cara baca? Kita ikut Hafs punya cara baca. Maknanya kalau tengok pada date dia, Imam riwayat Hafs ni dia lahir pada tahun 90 Hijrah. Dia wafat pada tahun 180 Hijrah, maknanya dia jumpa guru dia yang nama Imam Hashim ni. Syu'bah pun jumpa. You can see from the date, dia tahu. Dia jumpa.
Kalau dia punya date tak tally, maknanya dia tak jumpa. Dia ada guru lain jumpa guru lain, baru jumpa imam qiraat dia. Yang ni maknanya dia into satu generation lah. Dia sama zaman. Sama zaman. Dia jumpa. Okey, itu qiraat kita baca. Qiraat Imam Hashim riwayat Hafs. Lepas tu dia ada lagi satu kaedah dia panggil Tariq. Sama ada kita ikut Tariq Al-Jazari ataupun Asy-Syatibi. Tariq ni dia pun ada kaedah dia. Kan? Tariq dalam bahasa Arabnya dia daripada perkataan Tariq. Kalau banyak Tariq dia panggil Tariq. Kalau satu Tariq dia panggil Turuk. Tariq atau turuk ni dalam bahasa orang putih dia panggil method. Bahasa Melayu kaedah. Kaedah untuk nak baca Quran. Yang ni berapa harakat, ni berapa harakat, dia orang yang buat. Dia buat that kaedah. Lepas tu kalau Al-Jazari ni, awak tengok dia punya Tariq dengan Asy-Syatibi. Dia wafat, Asy-Syatibi. Kita ikut Asy-Syatibi yang colour kuning ni. Awak tengok yang colour merah pergi Asy-Syatibi itu sama orang lah. Dia wafat tahun 590 Hijrah. Taruh tahun 600. 200 tahun kemudian, lahir lagi seorang ulama nama dia Al-Jazari. Al-Jazari pada dia punya method lagi. Dia ada dia punya kaedah. Tariq, dalam bahasa orang putih dia panggil method. Dalam bahasa Melayu dia panggil kaedah. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, dia nak mengamalkan untuk membersihkan diri dia. Supaya jangan riak, jangan sombong, jangan ujub. Nak bersihkan dalaman dia, dia pun ada kaedah dia. Kaedah dia dikenal lagi sebagai tarikat. Sebab tu kita dengar kumpulan-kumpulan tarikat ni kan. Dia daripada perkataan tariq. Itu kaedah dia. Sebab tu kita tak boleh cakap, kumpulan tarikat ni sesat, tak boleh. Memang ada kaedah dia. Lain kumpulan, ada lain kaedah. Memang saya tak nafikan lah. Bukan semua kumpulan tarikat ni betul. Ada yang tak betul juga. Tapi kita tak ada ilmu, kita tak pandai pilih. Kita pilih yang tak betul buat apa? Kalau kita ada ilmu, kita insya-Allah boleh pilih. Yang masa tu tarikat yang betul, masa tu kumpulan tarikat yang tak betul. Untuk mengelakkan kita daripada tersesat jalan. Maknanya kaedah berbeza-beza. Contoh, saya kasih contoh macam ni je lah. Kalau saya tinggal Woodland, saya selalu kasih contoh Woodland. Kalau kita ni semua tinggal Woodland, semua ada kereta masing-masing, nak pergi ke Changi Point. Contoh nak menuju jalan, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh di Changi Point. Awak ada tariq awak ada kaedah awak, saya ada kaedah saya, semua ada masing-masing kaedah. Tak apa. Tak jadi masalah. Awak nak drive dari Woodland ni, awak pergi jalan SLE, CTE, PIE, terus sampai Changi Point. Tak? Ada orang, dia tak nak ikut kaedah tu. Dia nak ikut kaedah SLE, TPE. Dia nak jalan kat Sengkang, Punggol, TPE. Nanti baru dia pergi dekat Changi Point. Pun boleh juga. Dia pun sukalah kaedah masing-masing. Ada pula tak nak. Dia nak jalan BKE pula. SLE, BKE, jalan kat Thomson tu semua. Nanti jalan dekat PIE pun boleh jumpa. Sampai juga. Dia masing-masing orang ada pilihan. Orang nak pilih mana satu jalan. Asalkan jalan tu semua akan menuju ke matlamat untuk nak sampai ke Changi Point. Tapi memang tak nafikan juga. Ada juga yang tersesat jalan. Dalam bertarikat. Dia dah jalan dekat PIE dah bagus. Tapi dia tak terus pergi Changi. Dia belok kat Paya Lebar pula. Dah tersesat pula. Dah terlajak ke Paya Lebar. Kalau dia tahu U-turn, Alhamdulillah. Dia tak tahu U-turn. Dah keluar Paya Lebar, jalan Gelang. Gelang pergi Kalang makin jauh tersesat. Boleh faham tak analogi dia? Nampak tak? Maknanya kaedah doesn't matter as long as sampai kepada matlamat. Jangan sampai tersesat sudah. Awak nak belajar ngaji Quran, awak nak ikut kaedah belajar ngaji melalui basic, basic daripada kaedah mukaddam ke, iqra' ke, qiraati ke, al-baqi ke, al-ahya be kaedah ke, doesn't matter. As long as semua kaedah ni, end of the day, ajar kita untuk belajar baca Quran. Itu dia punya matlamat yang penting. Jangan lari pada matlamat. Itu dia panggil tariq.
Torik ni maknanya kaedah yang dia bilang huruf ni panjang dia 4 harakat. Ada cakap 5 harakat tak? Dia berbezalah kaedah masing-masing. Yang penting makna tak berubah dalam Quran. Contoh Torik Asy-Syatibi ni, kalau kita belajar hukum. Okey, ni bab hukum tajwid saya sentuh sikit. Hukum mad jaiz munfasil, kalau kita wakafkan dia, kan, dia jadi berapa harakat? Siapa nak jawab? Roslia ke, Kak Junaida ke, Jamalia ke, siapa nak jawab? Kalau wakafkan mad jaiz munfasil, berapa harakat? Sambung berapa harakat? 2. 2 wakaf. Sambung? 4 atau 5. 4 atau 5. Itu Torik Asy-Syatibi yang kita belajar. Torik Al-Jazari, awak berhenti pun 2, awak sambung pun 2 harakat. Kalau mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, kalau kita ikut kaedah kita, Torik Asy-Syatibi ni, kita boleh baca wakaf boleh sampai 6 harakat mad wajib muttasil. Sambung 4 atau 5 harakat. Al-Jazari sambung ke, wakaf ke 4. Dia tak ada kaedah 5 atau 6 harakat. Jadi kita kena faham yang kita belajar harakat-harakat 5 melalui kaedah Asy-Syatibi. Torik Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ni pun, dia tak jumpa pun Imam Hafs. Sebab dia wafat tahun 590 Hijrah, maknanya dia lahir sekitar tahun 500 Hijrah. Imam Hafs ni dah wafat dah tahun 180 Hijrah. 200 sampai 500 lebih kurang 300 lebih tahun baru dia lahir. Jadi dalam masa 300 lebih tahun tu dia ikut siapa? Itu dia panggil Torik At-Thayyibah. Dia ada Torik At-Thayyibah. Thayyibah ni banyak. Torik dia banyak. Ada dia ikut dia ni, dia ikut dia ni kan. Dia ada total ada 52 turuk. 52 turuk kalau dah kumpulkan jadi torik. Torik ni plural. Turuk ni dia panggil singular. Kan? Ni dia punya jalur dia. Jalur Torik Asy-Syatibi melalui Torik At-Thayyibah. Dari turuk Ubay bin Sabah. Ni dia punya. Kita nak kena ada basic-basic lah sikit benda ni. Sebab kita ikut cara diorang baca tapi kita tak tahu diorang dapat dari siapa. Kalau kita nak ikut sanad sesuatu sanad ni, kita kena tahu sanad dia dapat dari siapa. Siapa dapat. Macam itu cara kaedah. Ni dia pesusul galur is very important. This is what we call sanad. Sebab tu tadi, rukun baca Quran, selain daripada kena faham dalam bahasa Arab, kena baca dalam bahasa Arab, kena bersesuaian dengan sanad. Sanad dia ni. Ini dia punya sanad. Rukun kedua. Rukun ketiga baru bertetapan dengan kaedah Rasam Usmani. Betul tak? Ada 3 rukun tadi. Yang saya sebut nombor 2 sanad. Ini sanad kita berbaca. Sanad penting. Kalau dalam belajar ilmu hadis pun sanad penting. Daripada sanad lah ulama boleh menentukan sama ada hadis ini sahih, dhaif ataupun hasan. Macam mana ulama ni cakap hadis ni sahih, macam mana ulama ni kata dia hasan, macam mana dia kata dia ni dhaif. Dan hadis ni sahih pun terbagi kepada 2. Ada sahih li zatihi, lagi satu sahih li ghairihi. Hasan pun sama, ada li zatihi li ghairihi. Dhaif pun sama. Dia macam mana ulama boleh definisikan? Dia tengok sanad dia. Orang ni dapat hadis ni dari siapa? Dari orang A. Orang A dapat dari orang B. Dia tengok dia date of birth. Dia jumpa tak orang ni? Benar? Contoh, saya lahir tahun 63. Saya kata saya ambil hadis ni daripada seorang ulama. Nama dia, okeylah, si Fulan bin si Fulan. Si Fulan bin si Fulan ni pula, dia dah meninggal dunia tahun 60. Bila masa saya jumpa dia? Maknanya hadis yang saya ambil tak boleh jadi hadis sahih. Kalau si Fulan bin si Fulan ni, dia meninggal tahun 80 ke tahun 90, masih boleh lagi. Sebab saya jumpa juga dia. Saya tahun 60-an, dia meninggal tahun 80-an, 90-an masih okey. Tahun 50-an dia dah meninggal. Saya belum lahir lagi. Macam mana saya bilang saya boleh ambil dengan dia pula? Ini kaedah melalui date 5 very important. Begitu juga dengan bab apa? Bab kita punya sanad Al-Quran. Okey, yang ini saya akan masuk minggu depan. Bab ilmu tajwid. Ilmu tajwid pun ada kaedah dia. Tadi baru ilmu tilawah aje tu. Nak kena bersanad, berapa semua kan. Ni kita masuk ilmu tajwid. Dan insyaAllah kalau habis minggu depan bab ilmu tajwid, baru kita akan masuk bab ilmu taranum.
Apa makna tajwid? Apa dia punya root words dalam bahasa Arab? Apakah hukum kalau baca tak bertajwid? Cuma ada hukum salah ke tak salah ke, salah dia berdosa ke tak berdosa. Dia ada lahnu jali, lahnu khafi. Kalau awak tengok dekat dalam nota PDF tu dia dah tulis dah semua. Cuba rajin-rajin tengok dulu sebelum belajar. Jadi bila saya nak terangkan, awak dah dapat dia punya gambaran. Apa yang saya maksudkan. Jangan tunggu seminggu sekali baru nak buka PDF tu. Saya share supaya awak buat rujukan kat rumah. Oh, iyalah kalau baca ni apa hukum dia pula belajar ilmu tajwid, apa hukum pula membaca dengan bertajwid. Semua ada dalam PDF tu. Just go through je. InsyaAllah minggu depan saya buatkan dia punya penerangan. Okey, untuk hari ni ada apa-apa pertanyaan dulu tak? Bab ilmu tajwid. Nak tanya apa-apa? Minggu depan baru kita sambung bab ilmu tajwid. Hari ni kita baru bab masuk ilmu tilawah je. Belum masuk tajwid, belum masuk taranum. Ada? Nak ada apa-apa pertanyaan? Silakan. So far tak ada Ustaz. Terima kasih. Okey. Boleh faham tak hari ni punya penerangan tentang ilmu ni? InsyaAllah boleh. Mudah-mudahan boleh faham lah insyaAllah. Sebab tu kita nak ada sikit-sikit lah, asas-asas dia sikit lah. Okey, saya nak share tentang saya punya kelas ni pula hari Jumaat. Okey, sebenarnya saya ada satu institusi pengajian, dia suruh saya buka sama kelas. Dia tengok daripada mana ni video saya pun tak tahu. Dia tengok, dia bilang saya, dia suruh saya buat satu lagi kelas tapi hari Selasa. Ulumul Quran dekat Changi Road Icon Building apalah nama institusi pengajian tu. Dia siapa yang daerah East mungkin mudahlah. Macam kita tak bayar, saya yang ajar sama juga, pakai sama pay tax juga. Tak, awak nak pergi bayar orang mahal, orang charge 120 satu bulan. Datang aja dah belajar dengan saya kat sini sudah. Cuma masalah dia bagus je adalah sana bagus sebab dapat berinteraksi. Diorang tak pakai online, saya kena datang sana. Dan diorang end of the day diorang dapat certificate of attendance mendapat. Yang certificate diorang pun digraf juga. Itu kalau nak pergilah. Tapi awak kena bayar monthly dengan diorang, bukan dengan saya, dengan diorang. Diorang yang charge ada student, bukan saya. Saya pay kelas kat sini per. Awak nak bayar, saya ambil, tak nak pun tak apa. Terserah. Ini masing-masing. Okey, cuma bila diorang suruh saya buka kelas hari Selasa, sebab hari Selasa yang diorang ada slot kosong, saya pula ada masalah. Hari Selasa, saya ada lagi satu kelas yang saya ajar dah lama dah. Dia bukan saja belajar daripada kelas tajwid. Tak. Saya nak larikan dia kepada hari lain pula. So saya tak ada choice lagi. Saya tiap malam memang ada kelas. Saya boleh larikan dia sama hari Senin atau hari Jumaat sebab saya hari Senin pun saya ada kelas dengan orang-orang Woodland pula. Belajar ilmu ulumul Quran ni, dia pun belum jauh lagi. Dia baru masuk ilmu keempat. Kita baru ketiga, dia keempat. Jadi, dia orang pergi kelas hari Senin, saya tak very sure. Sama ada saya nak mergekan dengan awak pergi kelas hari Jumaat ataupun awak nak merge dengan orang hari Senin. Jadi, saya dapat satu slot kosong. Kalau awak merge dengan orang hari Senin, hari Jumaat saya kosong, hari Jumaat saya nak bawa hari Selasa saya punya kelas bahasa Arab ni pergi hari Jumaat. Sebab yang hari Senin tu pun dia tak ramai juga, dia dalam belasan orang. Macam kita gini lah, belasan orang. Jadi daripada belasan orang, baik saya mergekan sekali. Cuma saya tak tahu saya nak merge hari Senin, okey tak? Untuk awak semua. Tapi pukul berapa Ustaz? Sama lah, pukul 9. Timing sama, 9 sampai 10. Macam inilah ada soal jawab baru. InsyaAllah boleh. InsyaAllah pada saya boleh. Boleh tak? Kalau hari Senin boleh, saya akan bring next week hari Senin ni. Semua pergi ke kelas hari Senin. Ustaz, saya hari Senin tak boleh. Saya ada kelas lain juga. Jumaat. Aduh, saya pun nak kena tanya juga yang hari Senin bergroup. Boleh tak kalau diorang nak datang kepada hari Jumaat pula? Saya pun sana pun susah, sini pun susah. Cuma lagi satu, saya memang jangkakan kelas ni at first memang saya nak buka khas untuk budak Sanila je. Tapi diorang kalau dah join in, diorang bukan budak Sanila. Oh. Okay. Diorang budak Woodland je. Diorang saya base student kat Woodland. Daripada Woodland area je. Is it okay untuk korang? Untuk saya tak ada masalah. Pada saya ikut suara ramai. Saya tak ada masalah. Sanila ke tak sanila ke, ilmu semua sama aja. Ya, semua sama.
Cuma hari je. Is it okay for me to bring Monday to Friday ataupun Friday kena go to Monday? Itu je saya nak majority. Ustaz, saya hari Monday boleh lah. Yang lain saya kesan Roslia pula ni tertinggal ni. Tak apalah Ustaz. Saya nanti insyaAllah lah saya tengok macam mana. Sebab hari Monday tu saya ada mengaji juga, kelas mengaji. Sebab tu kalau kita buat Monday, so far Roslia pula kita tinggal. Yang lain mau okey tak? Sebab tu nak tahu dulu. Kalau ramai okey, saya akan bring to Monday. Saya okey, Monday okey. Monday For okey. Yati okey lah Monday. Nanti Rosna pun okey Yang saya kesan ni si Ahmad Roslia ni. Aida pun okey on Monday. Tak apa Ustaz. Nanti Kak saya Mumtaz okey tak? saya try to arrange. Yang Okey. budak ngaji tu nanti saya try arrange. Monday. Pasal is very important juga ulumul Quran. Betul tak? Kak Mumtaz okey tak? Kak Mumtaz. Cikgu Akif tak ada. Dia dah bilang saya tak datang hari. Kak Mumtaz, Cikgu Akif okey tak? I'm not sure Cikgu Akif. Dia ni tak datang, dia dah bilang saya. Kak Wan, Okey Ustaz. if I switch to Monday, Okey Ustaz. same timing, same this what? Zoom. Zoom and timing memang sama pukul 9. Cuma kita mergekan aja. Agak-agak bila tu start? So kalau saya merge, saya dapat satu slot kosong lah. Maknanya on Friday saya dah free kalau saya merge on Monday. So hari kelas saya Selasa saya dah boleh bring on Friday. Bermula bila? Saturday selalu saya tak buat kelas lah. Saturday is my family day lah. Saya pun Family day lah. Saya pun tak boleh. Sunday yang saya selalu ada kelas. Sunday one whole day kadang. Kalau daripada pagi, petang, malam semua saya ada. Saturday memang saya reserve kan untuk family day. Kadang-kadang orang jemput kita jemputan hari Minggu tak dapat datang, masih boleh datang hari Sabtu kan. Sekarang tengah COVID dah kurang lah jemputan, jadi saya more on family day lah. Saya reserve kan juga lah untuk family. Saya nak tanya pendapat. Jamalia okey Jamalia, you think? Ya, okay. Fine. You okay I'm not sure about Doria. Doria around today? Doria? Tak ada. Hari ni dia tak ada. Okay. Dia tak ada. Okay, now maknanya malam ni tinggal Roslia saja. Roslia, I hope you can do something about it. Boleh tak? InsyaAllah. Saya usahakan. Okay, insyaAllah. Terima kasih. So next week maknanya bukan Friday next week kita dah start on Monday. Ataupun saya akan buat this group saja on Monday next week. Yang my Monday pun saya hold to another week. Sebab diorang dah forward about ilmu keempat I think. Diorang dah habis dapat taranum. Dah masuk ilmu keempat. You all baru nak masuk ilmu ketiga kan. So saya nak merge balik bila korang dah tally nanti. Dah sama-sama move on ilmu keempat. Dia satu stage je diorang ke depan. So you all boleh chase them. Baru saya panggil diorang, saya invite diorang masuk. So diorang boleh tally lah dengan kita punya ilmu. Tak ada nanti diorang nak belajar ilmu lain, saya ajar ilmu dengan awak lain. Ada orang dia okey, dia suka repeat, saya akan offer. Kalau orang nak repeat okey. Ada orang tak suka lah, dah belajar lah Ustaz. Tu pun saya pun sebab salah. Okay. So maybe saya offer je. They want, they can repeat juga. Belajar balik ilmu tajwid, ilmu taranum, listing. Sebelum saya masuk tu dia ilmu nombor 4. So next week on Monday same timing. Pukul 9 sama jugalah about 8:45. InsyaAllah. Saya will share dia punya Zoom link Kak Mumtaz. Ya, insyaAllah. Saya kan nak share earlier tapi saya not sure macam mana dia orang boleh dapat earlier link without any problem. Saya tu hari dah try juga share, lepas tu bila saya buka dia link tukar lagi. Kita punya first day saya ingat lagi ada kokap sikit sampai ada dah pergi ke lain link tak dapat, link tak dapat. Saya tak tahu macam mana. Jamalia, how to open the permanent link Permanent link. Easier jugalah. So 8:45 automatic. Nanti you can, nanti dia tanya you over there when you buka kan, nanti dia tanya you nak they will ask you lah over there. You can, dekat. Tapi bila saya off balik, saya on balik boleh dapat tak? The same link. Dapat. The meeting schedule lah you taruh weekly. Meeting schedule. Ini pun kita ada meeting schedule juga. Cuma dia pilih, tak apalah saya buat macam ni pun boleh. Saya datang earlier pun tak apa. Saya cuma 15 minit earlier je. 8:45 saya shoot je dia link dekat WhatsApp group kita. Boleh tak macam gini? Macam maintain selalu gini? Boleh lah.
Sebab kalau saya guna permanent link, dulu saya pernah guna permanent link dekat Skype. Nanti bila kita dah banyak chat dalam WhatsApp group, itu link dah pergi atas sekali. Diorang tak join in, diorang cakap dah hilang start DP link mana satu ni. Pun sama juga, every now and then saya nak kena forward. Ada bila Ustaz kasih, Ustaz suruh orang starkan dia. Jadi kalau orang delete apa-apa WhatsApp pun benda tu stay. Nak cari Ustaz mana satu dah. Saya pun kadang-kadang kena scroll WhatsApp ke atas, saya kena bawa lagi ke bawah. So, saya rasa tak apalah. Saya datang early je. Saya datang 8.45 pun tak habis isyak pun. Saya dah solat isyak dah apa, saya on saya punya laptop. Selalunya before saya solat isyak, saya dah on dulu laptop. Sebab kadang laptop pun lambat kan. Okey, saya on dulu, saya sembahyang isyak. Lepas solat isyak habis je, laptop pun dah ready. Saya tinggal shoot DP link je lah. Hantar kat WhatsApp group macam biasa boleh Boleh So juga. boleh Rusna, Yati pun boleh. Yati Tapri. Rusna Hamdi, okey. Boleh, Monday. Ya, Rusna Hamdi, Yati, Aida semua okey Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Nanti kita go on Monday je lah. Nanti awal WhatsApp yang siapa yang tak ada. Ataupun saya masuk dalam WhatsApp group je lah. Saya inform juga. I think Doria, dia pun ada hal juga. Yang dikata dia pun aktif juga. Yang tak aktif, I cannot do anything lah. Memang diorang buat hari apa pun, diorang tak nak join juga. So saya kesan yang aktif je. Macam Roslia especially. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga membaca khatam Al-Quran, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa hudan. Allahumma zakkina minhuma Allahumma zakirna minhuma warzuqna tilawatahu wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. InsyaAllah next week we go on Monday. Okay. This coming Monday lah, Amin. Sarah, okey Sarah tadi Saya Ustaz. Okay, thanks Sarah. Baik. InsyaAllah jumpa lagi on Monday. Okay, bye. Okay, bye semua insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.